رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang dikasihi dan dihormati Al-Fadhil Tuan Imam Masjid, yang dihormati juga semua ahli jawatan kuasa masjid, dan dikasihi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, sidang, jemaah sekalian, alhamdulillah. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan kita masa, ruang, peluang untuk kita bersama-sama berada di atas rumahnya ini untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit sebanyak kita cuba untuk bermunaqasyah, kita katalah berbincang, kita cuba untuk menimba sedikit pengalaman sekiranya ada dan sedikit ilmu sekiranya bermanfaat dalam ruang masa yang singkat ini, insya-Allah. Saya mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada ahli jawatan kuasa masjid, khususnya Al-Fadhil Tuan Imam, kerana memberikan kebenaran ruang sudi untuk menjemput saya bersempena dengan satu program yang saya ada pada malam ini untuk sama-sama berada di rumah Allah yang indah ini, berjumpa dengan tuan-tuan semua. Saya juga berterima kasih kepada tuan-tuan kerana sudi untuk duduk sekejap bersama-sama dengan saya. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat. Tuan-tuan yang dihormati lagi dikasihi sekalian, tajuk yang diminta saya bercakap adalah ancaman kepada undang-undang Islam di Malaysia. Tajuk itu seolah-olah menggambarkan kepada kita bahawa undang-undang Islam ini terancam. Ada ke tidak ancaman? Betul ke tidak ada ancaman? Jawapan saya memang ada. Ringkas saja ya. Kalau dikatakan ada ke tidak ancaman, memang ada. Ancaman terhadap perundangan Islam bukan sahaja kepada perundangan Islam. Ancaman kepada Islam itu sendiri. Di mana? Di tempat kita di Malaysia. Di mana? Di dunia. Ancaman itu bila? Sentiasa ada. Bermula daripada bila? Bermula daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai bila? Sampai bila-bila ancaman itu ada. Tinggal lagi kalau zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang berhadapan dengan ancaman itu. Ia berhadapan dengan Abu Jahal, berhadapan dengan Abu Lahab, berhadapan dengan Abu Sufyan dan macam-macam lagi. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, naik saja Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah Islam yang pertama, terus ada ancaman baru pula. Daripada siapa? Daripada Musailamatul Kadzdzab. Dia himpun, dia memurtadkan puluhan ribuan orang Islam dan menentang kepimpinan Islam di bawah teraju Abu Bakar As-Siddiq. Sikit saja, apa dia? Iaitulah tak nak bayar zakat. Tapi dia isytihar keluar daripada Islam, kita istilahkan sebagai murtad, akhirnya berlaku peperangan. Dan begitulah mari Sayyidina Umar, mari Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, ya, semuanya ini adalah syuhada, mati dibunuh, mati syahid. Sayyidina Ali kerana ancaman, ya, daripada orang musuh, kepada musuh Islam itu. Dan selepas daripada itu, ancaman kepada Islam itu tak putus-putus, ya. Dan dunia Islam berhadapan dengan musuh-musuh Islam. Kalau kita belajar sejarah perkembangan umat Islam ini, umat Islam berlawan dengan musuh Islam dalam siri perang salib. Tidak putus-putus. Lawan dengan orang Kristian di Barat, lawan orang Kristian di Eropah. Kemudian umat Islam akhirnya kalah, umat Islam dijajah
dan penjajahan musuh Islam kepada umat Islam itu sampai hari ini, dan kita sekarang ini dianiayai di mana-mana, diancam di mana-mana. Dan kalau kita tengok apa yang berlaku kepada umat Islam di Palestin hari ini, ya, di mana manusia, di mana pemimpin-pemimpin dunia, di mana yang dikatakan hak asasi manusia, di mana yang dikatakan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, di mana yang dikatakan Security Council, Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu, di mana? Kenapa tidak membela umat Islam di Palestin? Jawapannya kerana Islam, kerana umat Islam. Itu sahaja. Sebab itulah kita selalu dengar orang baca ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat yang selalu kita dengar, ya, dan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka itu tidak akan redha sekali-kali. Siapa itu? Iaitulah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara itu. Dan dunia hari ini memang dikuasai oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Dan mereka inilah yang memerangi umat Islam. Hatta tattabi'a millatahum, sehingga kita ikut millah mereka, sehingga kita ikut cara hidup mereka. Walaupun dia kata okey, tak masuk Kristian tak apa, tak masuk Yahudi tak apa, ikut cara kami. Masa tu baru mereka akan redha dengan kita. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka itu, ini Allah sendiri kata. Dan kita lihat depan mata kita apa yang Allah kata itu terbukti betul. Bukan kita saja kata Allah itu sentiasa betul, tapi kita dapat tengok sendiri bagaimana betulnya kata-kata Allah Subhanahu wa taala depan mata kita. La yazaluna, mereka tidak akan henti-henti bermusuh dengan kamu. Mereka tidak akan henti-henti untuk memerangi kamu. Sehingga bila? Sehingga kamu berpaling daripada agama kamu bersama dengan mereka. Masa itulah barulah mereka akan berhenti, inistata'u, selagi mana mereka ada daya upaya, mereka tidak akan berhenti. Tapi alhamdulillah, agama Allah ini Allah yang jaga. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal fasiqun. Allah kata mereka cuba sedaya upaya mereka untuk menghancurkan agama Allah, untuk menutup cahaya Allah, untuk mematikan perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk menghapuskan agama Islam. Tetapi Allah sentiasa menjaga agamanya ini walaupun dibenci oleh orang-orang kafir, walaupun dibenci oleh orang-orang musyrik, walaupun dibenci oleh orang-orang munafik, Allah jaga. Mereka tidak akan mampu untuk menghapuskan agama Islam, menghapuskan umat Islam, tetapi la yazaluna, kemudian inistata'u, mereka mampu. Ingat, mereka mampu untuk berusaha, sentiasa berusaha. La yazaluna, mereka mampu untuk sentiasa berusaha, tak pernah henti, tuan-tuan. Inilah, inilah yang kita katakan sebagai ancaman ini. Dan malam ni kita nak fokuskan kepada ancaman terhadap undang-undang syariah, di mana dalam konteks kita yang lebih kecil lah, dalam konteks kita di Malaysia. Tuan-tuan yang dihormati lagi dikasihi sekalian, besar ke tidak ancaman ini? Besar ke tidak ancaman ini? Besar tak besar pun tuan-tuan, tanpa mengira siapa kita, tanpa mengira apa kedudukan kita, tuan-tuan, tak kira dah. Saya bukan nak bercakap atas soal kedudukan saya, tidak. Saya bukan nak bercakap atas soal jemaah, tidak. Saya bukan nak bercakap atas soal parti politik, tidak, tuan-tuan. Lupakan soal parti politik. Ini tanggungjawab semua orang Islam. Semua orang Islam mesti bertanggungjawab dalam soal menjaga, mempertahankan agama dan mempertahankan syariat Islam. Allah kata apa dalam Al-Quran? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra an yakuna lahum. Tidak boleh sekali-kali dia. Idza qadallahu wa rasuluhu amra, apabila Allah telah putuskan satu-satu perkara. Maksudnya apa? Apabila Allah telah menurunkan hukumnya ke atas kamu, kamu suka ataupun kamu tidak suka, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, kamu pilih untuk kamu ikut sebahagian yang kamu suka ataupun kamu menolak sebahagian yang kamu tidak suka. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina.
Dan sesiapa yang suka pilih-pilih sebegitu, hak mana yang dia suka dia ikut, hak mana yang dia tak suka ikutlah, nak jadi apa pun tak apalah. Ini adalah orang yang telah melakukan penentangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang telah membohongi Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'sillah, orang yang telah melakukan penderhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang sebegini faqad dhalla dhalalan mubina. Orang sebegini dhalla dhalalan mubina. Mereka adalah sesat dalam kesesatan yang nyata. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dihormati sekalian, dalam hal ini ya, dalam hal syariat ini. Syariat ni sebenarnya kita kena faham. Apabila kita kata syariat Islamiyah, semua yang ada dalam Al-Quran dan semua yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW, itulah syariat. Yang turun dalam Al-Quran dan diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada benda yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dalam Al-Quran dalam bentuk umum. As-salah. Dalam Al-Quran Allah tak ceritakan kepada kita kan bagaimana nak sembahyang. Hendaklah kamu mulakan dengan niat, kemudian kamu angkat takbir. Tak ada dalam Al-Quran. Yang ada dalam Al-Quran, aqimus salah. Hendaklah kamu dirikan sembahyang. Tapi bagaimana nak mendirikan sembahyang? Rasulullah kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Nah, sekarang aku nak tunjukkan kepada kamu perintah Allah Subhanahu Wa Taala agar kita bersembahyang. Bagaimana caranya? Ikut aku. Sekarang aku akan tunjukkan kepada kamu bagaimana nak sembahyang. Kemudian puasa gitu juga Allah kata, apabila naiknya matahari, ya, kamu nampak fajar, sampailah turunnya matahari, waktu maghrib, hendaklah kamu tinggalkan makan, minum dan sebagainya. Tapi di sana ada lagi kewajipan yang kita mesti lakukan sewaktu berpuasa. Ada benda-benda yang ditegas laku berpuasa. Allah tak sebut secara jelas dalam Al-Quran benda-benda yang detail sebegitu, yang spesifik sebegitu. Tapi Nabi SAW yang menghuraikan. Jadi apa yang diturunkan oleh Allah dan apa yang diamalkan oleh Rasulullah dihuraikan kepada kita, diajarkan kepada kita, itulah yang kita panggil sebagai syariat. Adapun yang kita kata syariat dalam konteks negeri kita ini merujuk kepada undang-undang. Al-Quran itu, ajaran Nabi Muhammad SAW itu ada hukum hakam yang berkaitan dengan bab akidah, ada hukum hakam yang berkaitan bab ibadah, ada hukum hakam yang berkaitan dengan bab akhlak, hubungan kita sesama manusia dan sebagainya. Tapi apabila kita kata syariat, semua sekali lah. Itu, semua sekali itulah. Cumanya, kita guna dalam konteks negara kita ini, apabila kita kata syariat, dia hanya yang berkaitan dengan hukum hakam, hubungan kita sesama kita, ya, yang mencakupi perkara-perkara berkenaan dengan hukuman-hukuman jenayah. Ya, yang berkaitan dengan hukuman dalam kesalahan-kesalahan sivil dan sebagainya. Undang-undang kita kata gitu. Law dalam bahasa Inggeris. Yang ada criminal law, international law, law of contract, law of transaction. Itu kita panggil syariat dalam konteks undang-undang kita. Jadi, tuan-tuan, dalam hal ini kita nak kata, apabila kita kata ada ancaman terhadap undang-undang Islam, yang bermaksud undang-undang yang berkaitan dengan undang-undang jenayah Islam, undang-undang muamalat Islam dan sebagainya. Apabila kita kata undang-undang jenayah Islam, dia ada 3. Ya, dia ada perkara-perkara yang berkaitan dengan qisas, biasa kita dengarkan. Perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum hudud, biasa kita dengarkan. Perkara-perkara yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan yang bukan hudud dan juga bukan qisas. Ya, yang telah Allah Subhanahu Wa Taala telah tentukan dalam Al-Quran, dalam bab yang sangat jelas, hukuman-hukuman dia, itu kita panggil kesalahan-kesalahan sama ada qisas ataupun hudud. Adapun yang lain yang dibuat oleh pemerintah ataupun oleh hakim yang bersesuaian dengan syariat, itu dia panggil ta'zir. Yang menjadi ancaman bagi undang-undang Islam di Malaysia ini adalah yang berkaitan dengan hukuman hudud, qisas dan juga ta'zir. Adapun undang-undang yang berkaitan dengan muamalat, alhamdulillah berjalan dengan lancar sebahagiannya. Adapun yang berkaitan dengan munakahat,
Alhamdulillah, hukum macam mana kita nak kahwin, hukum macam mana kita nak jaga anak hadana, hukum bagaimana berkenaan dengan harta anak yatim, berkenaan dengan puasa, berkenaan dengan bayar zakat, itu berjalan lancar, tuan-tuan. Tapi yang menjadi ancaman kepada kita ini adalah berkenaan dengan hukum-hukum khususnya yang berkaitan dengan jenayah yang telah pun ada dalam negara kita, tetapi semakin terhakis dan semakin terhakis. Tuan-tuan, agama kita dalam diri kita ini, kita tanpa sedar sebenarnya terhakis daripada semasa ke semasa, sama ada kita tahu ataupun tidak. Kalau kita pegang 10, lama kelamaan tinggal 8, tinggal 6. Kalau kita pegang 10, anak kita tinggal 8 saja agama dia. Cucu kita tinggal 6 saja agama dia. Kalau kita tengok orang dulu-dulu, bagaimana mereka mengamalkan ajaran Islam kalau nak dibandingkan dengan orang sekarang ini, tuan-tuan. Sebab itulah Nabi SAW dalam satu hadis dia kata apa? لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا وَأَوْلُهُنَّ نَقْضَى الْحُكْمُ وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةِ. Ya, Islam ini ada hukum hakam dia, ada sendi-sendi dia, ada ikatan-ikatan dia. Tapi Nabi kata, daripada zaman aku kepada akhir zaman ini, Islam ini akan longgar satu demi satu, satu demi satu, satu demi satu. Kalau zaman aku ini 100, akhir zaman ini tinggal 10 ya. Latunqadanna, sendi-sendi oral Islam, ikatan-ikatan Islam ini akan tanggal satu persatu, satu persatu, satu persatu. Dan setiap kali satu tertanggal, orang akan pegang yang berikutnya. Yang nombor 10 tertanggal, orang akan pegang nombor 9, dan mari orang kemudian dia anggap Islam tu 9 tu je. Tertinggal tanggal satu lagi 9, tinggal 8. Mari orang kemudian dia akan pegang 8 tu je, dan dia anggap itulah Islam. Anak cucu kita, akhirnya Nabi kata apa? Yang mula-mula tanggal adalah hukum-hukum Islam. Akhirnya apa? Akhirnya tinggal sembahyang. Lama-lama anak cucu kita nanti sekarang ni faham lagi. Sekarang ni Islam itu apa? Islam itu puasa. Islam itu apa? Islam itu zakat. Tapi lama-lama nanti anak cucu kita kata Islam itu apa? Islam itu sembahyang. Yang lain tak ada Islam. Ya. Proses normalisasi. Normalisasi ini maknanya menghakis amalan-amalan Islam dalam kehidupan kita dan menerima cara hidup yang lain daripada Islam. Kita lama-lama kita akan kurang amalan Islam kita. Saya dulu tuan-tuan, saya belajar di luar negara orang bukan Islam, di England. Pergi England dan duduk asrama. Duduk asrama ni tuan-tuan, maklumlah dia bukan negara orang Islam, cara hidup dia. Kita masuk ke dapur, dia sediakan kepada kita satu meja, dapur asrama. Asrama tu duduk seorang-seorang. Dapur kita ada meja, kemudian dia sediakan sink tempat basuh, kemudian dia sediakan apa? Dia sediakan dapur, kemudian peti sejuk. Jadi kita, bila kita nak masak, kita pergi beli ikan, kita beli ayam, masuk dalam peti sejuk. Kawan-kawan kita yang non-Muslim, dia pergi beli khinzir, dia pergi beli itu, masuk dalam peti sejuk. Masa tu kita kata, Allah, Masya Allah. Oh, tak boleh ni. Dah bercampur aduk ni. Air kita letak kat bawah, dia letak kat atas. Air daripada daging khinzir dia kena ayam kita. Lama-lama kita kata tak boleh makan ni, dah bercampur haram, kita buang ayam kita. Dah. Masa kita masak, dia masa kita masak atas satu tuku, dia pergi masak tuku sebelah. Kita goreng ikan, dia goreng benda daging khinzir dia. Mericik masuk dalam kuali kita. Kita senyap-senyap kita buang. Sebab apa? Dah mericik masuk. Kita nak basuh tangan kita, nak basuh. Sebelum kita basuh, dia dah lepas dia makan, dia pergi pegang, pilih. Tak, kita kata macam mana nak pegang. Baru je dia pegang. Kita masih lagi kuat dengan pegangan kita dah. Masuk tandas, tengok-tengok pintu tandas macam pintu tandas cowboy itulah. Ya, sekerak tu. Bawah tu kosong. Orang perempuan masuk, bilik air tu juga. Kita masuk, bilik air tu juga. Kadang-kadang kita masuk, dan orang perempuan ada boleh tengok. Cak, tengok orang perempuan situ tak. Mula-mula, kalau orang perempuan masuk, kita tak masuk. Tapi lama kelamaan, semakin terhakis. Kita sudah normalisasi, sudah membiasakan.
Dia lama-kelamaan duduk setahun, kita masak sini, dia masak sebelah, tak ada rasa apa-apa. Kita beli ayam, kita letak dalam peti, dia pun letak dalam peti, tak ada rasa apa-apa. Orang perempuan masuk bilik air sebelah, kita masuk bilik air sebelah, tak ada rasa apa-apa. Kita sudah meninggalkan sebahagian daripada amalan kita. Yang dulunya kita cukup sensitif dengan agama kita, lama-kelamaan semakin hilang, semakin hilang, semakin hilang. Kita dah menerima cara hidup yang sebegitu. Ini dia panggil proses normalisasi. Orang dulu-dulu tuan-tuan, kalau anak dia tiba-tiba terlanjur, fahamkan terlanjur. Kalau anak perempuan terlanjur dengan lelaki, tiba-tiba mengandung, dapat anak, dia punya malu dah. Dia halau anak dia keluar, jangan balik sehingga kamu beranak. Dan tinggalkan anak kamu, bagilah pada siapa-siapa pun. Balik nanti, pastikan orang tak tahu. Malunya dia. Tapi saya wakil rakyat. Saya wakil rakyat biasa. Saya pergi kampung, tengok ada orang dukung baby, tanya ni baby umur berapa? 4 bulan. Oh, mana ayah dia? Mak dia jawab tak tahu, tiba-tiba ada je dia kata. Tak ada malu, tak ada apa dah. Dah menjadi proses normalisasi je. Tuan-tuan, sebelum daripada kita dijajah dulu, negara kita ini undang-undangnya adalah undang-undang Islam, tuan-tuan. Dan kita ini adalah sebahagian daripada empayar Islam Nusantara, Malaysia. Ini tanah Melayu pada waktu itu. Undang-undang Islam kita ditadbir oleh Raja-Raja Melayu bersama dengan undang-undang adat Melayu. Dia panggil Islamic Law and Malay Customary Law. Semua, termasuklah juga undang-undang jenayah Islam. Termasuklah undang-undang jenayah Islam diguna pakai di tanah Melayu ini. Zaman itu. Dan ada dalam hukum kanun Melaka, ada dalam undang-undang 99 Perak, ada dalam Pahang Digest. Boleh tengok sampai sekarang ni. Ada lagi disimpan bagaimana undang-undang Islam ini diguna sebelum daripada kita dijajah. Sehingga ada seorang pegawai Inggeris, dia kata apa? It is no doubt that Islamic law was the law of the land of Malaya. Islamic law will be the law of the land had not British come in to quash ataupun to ganti dia, to replace it. Dia kata sebelum kami datang ke sini, undang-undang Islam lah yang berjalan. Tuan-tuan tahu ke tidak, negara kita ini dulunya negara Islam. Undang-undang Islam berjalan. Siapa? Raja yang pegang undang-undang itu, yang menjalankan undang-undang itu. Undang-undang muamalat saja ke? Ya, undang-undang muamalat. Lagi undang-undang jenayah. Lagi semua undang-undang yang berjalan di atas tanah Melayu, Pahang ke, Terengganu ke, Kelantan ke, undang-undang Islam. Tapi apabila kita dijajah, mari penjajah British terutamanya. Sebelum daripada penjajah British, ada penjajah Belanda. Sebelum daripada Belanda, ada penjajah Portugis. Tetapi yang paling malang adalah apabila datang penjajah Inggeris ke tanah Melayu. Apabila datang penjajah Inggeris ke tanah Melayu, dia bukan sahaja menjajah tanah Melayu, dia bukan sahaja menjarah harta orang Melayu, dia bawa sekali undang-undang Inggeris untuk menggantikan undang-undang Islam. Berbagai cara, kaedah yang dia buat untuk ganti undang-undang Islam, melainkan yang tinggal sedikit sahaja, iaitulah undang-undang berkenaan dengan ahwali syakhsiyah ataupun family law sahaja. Yang lain semua dia buang dan dia gantikan dengan undang-undang Inggeris. Malangnya tuan-tuan, setelah kita merdeka pada tahun 1957, kita merdeka, kita harapkan setelah kita merdeka bermaksud kita bebas untuk menentukan cara hidup kita sendiri. Rupanya tidak begitu. Ya, apabila kita merdeka, kita tetap mewarisi cara hidup yang ditinggalkan oleh British. Ya, itu malang bagi kita. Undang-undang tanah kita masih lagi menggunakan undang-undang tanah ala Inggeris. Kita rujuk kepada torrent system, kita rujuk kepada undang-undang di Australia. Undang-undang jenayah kita masih lagi menggunakan undang-undang yang dirujuk kepada negara-negara Commonwealth. Kita rujuk kepada England, kita rujuk kepada India, kita rujuk New Zealand, kita rujuk Australia. Ini adalah negara-negara yang pernah diperintah, dijajah oleh Inggeris. Kita tidak merujuk kepada undang-undang Islam. Ya, sampai sekarang ini kita masih ada penal code, kanun keseksaan, yang dipanggil kanun seksaan itu. Ya, dalam perlembagaan kita, perkara 3, perlembagaan persekutuan 3/1, dia sebut dengan jelas sebenarnya Islam is the religion of federation. Islam adalah agama bagi persekutuan. Islam adalah agama bagi persekutuan. Maknanya apa, tuan-tuan? Kalau Islam adalah agama bagi saya berhak untuk mengamalkan ajaran agama saya keseluruhannya. Dan bukan saja berhak, saya mesti mengamalkan ajaran agama saya keseluruhannya. Tetapi apabila disebut sebagai Islam agama bagi persekutuan, malangnya
Malang sekali. Diterjemahkan sekadar agama rasmi saja, bukan bermaksud agama untuk diamalkan oleh negara kita. Itu malangnya. Dan yang tinggal adalah sikit-sikit sahaja. Itu pun di bawah kuasa negeri. Dan perkara ini ditetapkan oleh perlembagaan. Dan perlembagaan Malaysia ini adalah undang-undang agung, undang-undang tertinggi yang paling tinggi disebut dalam 4-1 perlembagaan. Siapa biasa cari perlembagaan ataupun tengok Google perkara 4-1 perlembagaan persekutuan, dia sebut the Constitution. Perlembagaan ini is the supreme law of Malaysia. Any law passed after Merdeka Day which is inconsistent with the Constitution shall be null and void to the extent of inconsistencies. Maksudnya ini perlembagaan ini, ya, adalah yang paling tinggi dalam negara. Supreme, bukan higher. Supreme yang paling agung. Mana-mana undang-undang, hatta undang-undang Islam sekalipun yang bertentangan dengan perlembagaan ini akan terbatal. Selagi mana ia bertentangan. Maka dalam perlembagaan telah dibahagikan. Undang-undang yang berkaitan dengan agama Islam adalah di bawah Mahkamah Syariah. Undang-undang yang berkaitan dengan jenayah dan sebagainya adalah di bawah Mahkamah Sivil. Parlimen berhak untuk buat apa saja undang-undang. Negeri ada hak untuk membuang undang-undang yang berkaitan dengan Islam. Tetapi setakat mana? Setakat yang sangat kecil sahaja, tuan-tuan. Hak Mahkamah Syariah untuk buat undang-undang Islam. Ya, kita tak usah bincang mahkamah, kita tak usah bincang perkara-perkara sivil. Dalam hal jenayah, Mahkamah Syariah sekarang ini hanya berhak untuk buat undang-undang berkaitan dengan khalwat, berkaitan dengan zina, berkaitan dengan tak semayang Jumaat, berkaitan dengan judi. Itu sahaja. Dan beberapa perkara-perkara kecil je sahaja. Hak lain tu adalah di bawah bidang kuasa Mahkamah Sivil. Kecil saja. Dan kecil itu pun hukuman dia bukan sebagaimana hukuman yang diperuntukkan dalam qisas dan juga dalam hudud. Itu masalahnya. Okey. Kalau perempuan dengan lelaki Muslim berzina, dia telah melakukan kesalahan jenayah. Ya, yang berhaknya adalah undang-undang Mahkamah Syariah. Tapi nak menghukumnya bukan hukuman sebagaimana zina yang ada dalam Al-Quran. Kerana telah ditetapkan oleh undang-undang pusat, undang-undang persekutuan. Iaitulah dalam Akta 355. Satu masa dulu kan sibuk pasal 355. Nak pindah hukum 355 kan. 355 saat ini adalah undang-undang yang dibuat oleh persekutuan menghadkan Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah dalam bab jenayah, apa sekalipun, besar mana sekalipun kesalahan jenayah, hanya boleh menghukum secakap 356 sahaja. Apa maksud 356? Apa maksud 356? 356 ini bermaksud setakat 3 tahun penjara maksimum. 3 tahun penjara maksimum. Boleh denda setakat RM5,000 sahaja. Dan boleh rotan setakat 6 kali sebatan sahaja. Itu saja bidang kuasa Mahkamah Syariah. Menghukum setakat 3 tahun penjara, RM5,000 dan juga 6 kali sebatan. Itu saja. Hebat macam mana, bawa marilah Allah yarham Yusuf Qardawi untuk jadi hakim dalam Mahkamah Syariah pun, hebat macam mana pun hakim Mahkamah Syariah, dia hanya boleh menghukum setakat 356 sahaja. Kerana telah diperuntukkan oleh undang-undang, telah disebut dalam perlembagaan. Itu sahaja bidang kuasa Mahkamah Syariah. Kecil sahaja. Dan kecil tak kecil bidang kuasa Mahkamah Syariah ni, tuan-tuan. Hak kita tu, kita sebagai orang Islam tak bebas untuk menganut agama kita, mengamalkan agama kita dalam negara kita. Ini malang bagi kita, ya. Nak cerita je, paling tinggi, hebat macam mana pun Mahkamah Syariah, kedudukan dia adalah jauh lebih rendah daripada mahkamah paling rendah dalam sistem Mahkamah Sivil. Sistem Mahkamah Sivil yang paling rendah adalah Mahkamah Magistrat. Kemudian dia ada Mahkamah Session, kemudian dia ada Mahkamah Tinggi, kemudian dia ada Mahkamah Rayuan, kemudian dia ada Mahkamah Persekutuan. Yang paling rendahnya adalah Mahkamah Magistrat. Tetapi yang paling tinggi Mahkamah Syariah di Malaysia ini, kedudukan dia lebih rendah daripada yang paling rendah Mahkamah Sivil. Itulah kita. Itulah keadaan kita. Yang malangnya, tuan-tuan, dahlah kita ada bidang kuasa yang kecil, yang sikit.
Mahkamah Syariah begitu rendah. Hak ni pun cuba dicabar dan cuba nak dihapuskan. Ini yang dikatakan sebagai ancaman. Kalau hak kecil ni pun kita tak mampu nak mempertahankan, tuan-tuan, apa nilai kita sebagai seorang Islam? Kita boleh terima secara mudah-mudah, kita sudah terpengaruh dalam suasana masa normalisasi. Akhirnya kita rasa tak apa. Akhirnya tertanggal satu demi satu daripada amalan umat Islam tentang ajaran Islam. Amat benarlah sebagaimana kata Nabi SAW, latunqadanna ural islami urwatan urwata. Satu persatu sendi-sendi Islam ini akan tertanggal. Yang mula-mula tanggal adalah hukumnya dan yang paling akhir adalah solatnya. Dan sekarang ni kita boleh lihat dengan jelas, ya. Itulah keadaan yang berlaku kepada umat Islam sekarang ini, ya. Ini nak cerita dulu, ya, selalu sikit kuasa mahkamah syariah ini, tetapi mahkamah sivil selalu ambil, walaupun sikit, selalu ambil. Dia panggil conflict of jurisdiction. Mahkamah syariah ini dahlah sikit, tetapi kuasa ini pun selalu dibatalkan oleh mahkamah sivil, dibicarakan oleh mahkamah syariah. Ada pihak yang tak puas hati, cabar lagi keputusan ini di mahkamah sivil. Akhirnya mahkamah sivil kata apa? Mahkamah sivil kata hukuman yang dibuat oleh mahkamah syariah ini terbatal. Hak sikit pun dibatalkan, tuan-tuan. Allahu Akbar, ya? Tetapi alhamdulillah, sebagaimana kata pengurusi tadilah, pada tahun 1988 guru saya masa itu, saya sempat belajar dengan dia, Allah yarham Tan Sri Profesor Ahmad Ibrahim. Dia bincang bagaimana caranya untuk kita mempertahankan mahkamah syariah ini, nak mempertahankan undang-undang syariah ini walaupun kecil. Hak ni kita wajib pertahankan. Alhamdulillah, ya, kerajaan masa tu pun alhamdulillah dia pindah perlembagaan perkara dalam perlembagaan perkara, Allah Akbar, saya lupa, 1A, dia masuk 1A, ya, 121, perkara 121 dia masukkan 1A, iaitulah bidang kuasa mahkamah syariah tidak boleh lagi dicabar oleh sivil. Apabila hakim mahkamah syariah buat keputusan, hakim mahkamah sivil tak boleh nak batalkan lagi. Alhamdulillah sekejap. Tetapi la yazaluna, mereka tidak akan henti-henti berusaha, dan mereka berusaha, usaha lagi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghapuskan semua sekali. Dan mereka akhir-akhir ini malangnya mereka berjaya. Ada dua kes yang telah mereka berjaya. Ia menjadi cobaan bagi kita, yang merupakan ancaman bagi mahkamah syariah. Ya. Satu kes yang berlaku di Perak pada tahun 2018, Indira Gandhi. Iaitulah Indira Gandhi ini seorang ibu, ya, beragama Hindu. Suami dia masuk Islam dan suami dia bawa sekali anak dia masuk Islam. Mahkamah syariah kata Islamnya anak itu adalah sah sebab ayah dia yang bawa masuk Islam. Dan sebelum ini diputuskan memang sah dan diakui oleh mahkamah sivil pun. Tapi Indira Gandhi ini dia tak puas hati, dia bawa ke mahkamah tinggi, dia bawa ke mahkamah sivil dan dia cabar keputusan. Dia minta mahkamah sivil isytiharkan bahawa keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Syariah Negeri Perak dalam kes Indira Gandhi itu batal. Sebelum ini tak boleh nak cabar begitu. Tapi malangnya, tuan-tuan, dalam kes itu sekali lagi berlaku Mahkamah Sivil membatalkan keputusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Syariah. Berlaku pula, tuan-tuan, benda yang sebegitu. Ini mereka tidak akan berhenti. Ya, mereka tidak akan berhenti. Dan apabila dia menang dalam kes itu, yang sepatutnya dia tak menang. Sepatutnya lah kita katalah, kalau ikut perkara 121(1)A, dia tak boleh nak campur tangan lagi. Tapi dia campur tangan, dia batalkan. Ya. Ini malang bagi kita umat Islam, ya. Dan apabila dia menang satu kes itu, ini gerakan dia. Dia tak akan berhenti, tuan-tuan. Ini menjadi cabaran, ancaman kepada kita. Dia berusaha untuk membatalkan semua undang-undang syariah yang berkaitan dengan pemelukkan Islam. Anak-anak yang dibawa oleh suami ataupun isteri bawa masuk Islam, dia nak batalkan di 8 buah negeri lain lagi yang ada di Malaysia. Dia tak berhenti setakat itu. Satu dia menang, dia nak pergi ke setiap buah negeri yang ada undang-undang, dia nak batalkan sekali. Yang kedua,
berlaku di Selangor. Kes Iki Putra. Kes Iki Putra. Ini kes-kes ini sebenarnya menghakis kuasa mahkamah syariah. Memberi ancaman kepada undang-undang syariah. Iki Putra. Iki Putra Mubarak. Comel nama dia kan? Iki Putra Mubarak. Laki ke perempuan? Laki. Putra. Apa yang dia buat? Dia bersama 9 orang buat parti, buat pesta seks bebas. Lelaki semua. Seks. Lelaki semua. Tapi pesta seks gay. Laki sama laki. 9 orang. Di Selangor. Kemudian ditangkap. Apabila ditangkap, didakwa dalam Mahkamah Syariah Negeri Selangor. Kesalahan meliwat. Dan Mahkamah Syariah Negeri Selangor menjatuhkan hukuman bersalah dan menghukum. Sebab ianya ada dalam enactment Kanun Jenayah Syariah Selangor. Kemudian apa yang dia buat? Macam kes tadilah. Dia bawa ke Mahkamah Sivil, dia minta hakim Mahkamah Sivil batalkan keputusan tadi. Bukan sahaja batalkan keputusan tadi, batalkan undang-undang jenayah syariah berkenaan dengan liwat dalam enactment undang-undang jenayah negeri Selangor. Dan akhirnya tuan-tuan tahu, Mahkamah Sivil buat keputusan, dia menang. Dan Mahkamah Sivil membatalkan undang-undang liwat negeri Selangor. Satu lagi kita kalah, tuan-tuan. Dan apabila dia menang di situ, yang terbaru baru ni 2 bulan lepas, apabila dia menang di situ, dia datang ke Kelantan. Satu kes dia menang di Selangor, dia cabar 1 di Selangor, dia menang. Satu kes dia menang di Perak, dia cabar 8 buah negeri. Dia datang ke Kelantan. Baru-baru ini seorang anak Kelantan perempuan, ya, nama dia Nik Elin, dia cabar 18 undang-undang syariah jenayah Kelantan. 18. Dan kalau dia menang, tidak ada. Itu je yang kita ada di Kelantan. Sudah pun dibicarakan di mahkamah baru ni, tinggal lagi hakim tak buat keputusan lagi. Hakim tak buat keputusan lagi. Kita tunggu hakim buat keputusan. Dan kita mengharapkan agar, ini harapan kita dan doa kita, ini yang kita cuba nak pertahankan. Itu sahaja yang kita ada. Dan itu pun nak dirampas daripada kita, tuan-tuan. Itu pun nak dirampas daripada kita. Ya, kita doa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi petunjuk kepada hakim-hakim ini, buat keputusan, cuba untuk mempertahankan undang-undang syariah yang ada. Atas alasan apa? Atas alasan Dewan Undangan Negeri Kelantan tidak ada hak untuk buat undang-undang tadi. Kerana bertentangan dengan undang-undang pusat. Iaitulah bertentangan dengan the Penal Code. Bertentangan dengan kanun keseksaan. Sebab kanun keseksaan sudah menyediakan kesalahan dalam kes liwat, dalam kes zina, dan dalam kes rogol dan sebagainya. Maka undang-undang yang dibawa oleh Kelantan itu tidak sah, terbatal, dia kata. Kita tunggulah. Nak ceritanya kepada tuan-tuan, orang-orang ini, mereka ini, dia tidak duduk diam. Walaupun dia Islam, ya, walaupun dia Melayu macam kita, dia tidak duduk diam. Sebab cara mereka berfikir sudah menerima cara pemikiran Barat. Orang-orang Barat ini, agama ini hanya layak untuk diamalkan oleh individu. Agama tidak boleh sama sekali dijadikan undang-undang. Agama tidak boleh sama sekali dijadikan satu institusi. Maksudnya apa? Maksudnya tidak boleh ada JAKIM, Jabatan Agama Islam. Maksudnya tidak boleh ada Yadim. Maksudnya tidak boleh ada Mahkamah Syariah. Kerana ini adalah institusi negara. Islam tidak boleh jadikan sebagai agama negara. Islam adalah hak individu. Kalau ada mahkamah syariah untuk orang Islam, mesti juga ada mahkamah untuk orang Hindu, mesti juga ada mahkamah untuk orang Kristian. Sebab persamaan hak, Islam liberal. Liberal ni semua orang sama. Dan semua orang mempunyai hak yang sama. Tidak ada lebihnya agama Islam nak dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Kalau kita bagi hak kepada orang Islam untuk ada mahkamah syariah, orang lain juga ada hak untuk ada mahkamah mereka sendiri. Ini prinsip Islam liberal. Ini prinsip liberalisme. Jadi tuan-tuan, inilah perjuangan mereka, ya, bebaskan negara. Bebaskan institusi negara daripada sebarang bentuk pegangan agama. Ya,
Ini prinsip liberalisme, sekularisme yang kita katakan itu ya. Dan inilah yang menjadi ancaman bagi kita, tuan-tuan. Dalam proses normalisasi ini di Barat kan? Di Barat, sekarang ini di Israel. Proses normalisasi Israel maksudnya apa? Cuba untuk berusaha supaya orang-orang Arab dan orang-orang Islam di sekitar negara-negara di Timur Tengah itu lama-kelamaan boleh menerima negara Israel. Sikit demi sikit, akhirnya boleh terima. Dan sekarang ni kan, sudah ada negara-negara Islam di Timur Tengah yang sudah pun menerima Israel. Jadi kita pula bagaimana? Ya, kita pula dengan agama kita, dia menghaki sikit demi sikit ajaran agama kita. Dia macam saya kata tadilah. Ya. Akhirnya kita tinggalkan sedikit demi sedikit. Dan kalaulah mahkamah buat keputusan bahawa 18 perkara dalam enactment undang-undang syariah Kelantan itu batal dengan sebab bertentangan dengan undang-undang pusat, dengan sebab Dewan Undangan Negeri Kelantan tidak ada hak untuk buatnya, batal semua, maka mahkamah syariah tidak ada apa-apa lagi, tuan-tuan. Mahkamah syariah hanya ada bidang kuasa soal nikah kahwin, soal jaga anak, soal wakaf, itu sahaja. Dalam bab hukum hakam berkaitan dengan jenayah syariah sudah tidak ada. Dan tuan-tuan, sebagaimana kes dalam Indira Gandhi, sekiranya mahkamah akan membatalkan undang-undang jenayah Islam di Kelantan, mereka akan pergi setiap buah negeri dalam negara ini untuk batalkan semua undang-undang, berpandukan kepada kes Indira Gandhi, berpandukan kepada kes Iki Putra, dan berpandukan kepada kes Ni Elin. Sebab dalam prinsip undang-undang dia panggil Doctrine of Judicial Precedent. Sekiranya mahkamah paling tinggi buat satu keputusan, mahkamah selepas itu mesti buat keputusan serupa dengan itu. Sebab itulah mahkamah persekutuan dalam kes Indira Gandhi diikuti oleh kes Iki Putra, dan nantinya mahkamah akan buat keputusan sebagaimana kes Iki Putra. Malang bagi kita umat Islam, tuan-tuan. Jadi sebagaimana tadi pengurusi sebut, Allahyarham Profesor Tan Sri Ahmad Ibrahim, apabila disebut kepada dia bagaimana kita nak memperkuatkan undang-undang syariah di Malaysia, dia kata itu bukan saya yang menentukan, itu parlimen yang menentukan. Sebab hak untuk buat undang-undang ini adalah parlimen. Maka kalau kalau kita nak undang-undang Islam dilaksanakan, maka kita hendaklah pastikan ahli parlimen kita itu adalah orang yang nak kepada Islam. Sebab yang menentukan negara kita ini terletak kepada parlimen, dia kata. Mudah-mudahan menjadi pengajaran bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.